Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita rapatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menghidupkan kita, yang berikan kita kekuatan dan kesihatan dan yang memberikan kita makan sarapan. Dah makan ke belum ni? Aduh, tak apa, simpan. Ya. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita kebaikan dengan hadirnya kita di dalam majlis ilmu. Kita telah menunaikan satu tuntutan yang besar seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi orang muslim. Kemudian dikuatkan dengan hadis man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha dalam siri menuntut ilmu, maka Allah pemudahkan bagi kita jalan ke syurga. Itu di antara perkara yang besar. Kita datang di rumah kita habis tak dan basuh pinggan pun kita datang juga kan. Dan sorry. Kan kita sanggup datang dan datin menyediakan tempat untuk belajar pun satu pengorbanan. Maksudnya kita berusaha. Jadi mudah-mudahan khabar gembira ni kita dapat. Amin ya rabbal alamin. Kerana kita nakkan syurga, nak dipermudahkan menuju ke dalam syurga, ya. Subhanallah. Baik, dan dalam hadis yang lain pula Rasulullah mengatakan dari Uthman bin Affan, Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebab baik kamu adalah orang yang mempelajari Quran dan mengajarnya. Dan kita dalam kategori orang yang belajar Quran. Ya, kenapa kita bicarakan berkaitan dengan agama. Dan insya-Allah mudah-mudahan Allah terimakan amalan kita dan pastikan kita jangan batalkan amalan-amalan kita ni. Baik, insya-Allah kita sambung balik pelajaran kita yang masih kita berbicara tentang sedikit alam roh, dan kita sedang menuju perbincangan kita, kehidupan kita di dunia ni yang mana kita akan bincangkan secara menyeluruh lah. Okey, pertama kita tengok kepada kertas yang saya bagi tu, yang saya janjikan untuk membicarakan tentang hadis, ya, hadis pada pelajaran yang lepas, yang saya tahu setengah jemaah tertanya-tanya kan betul ke hadis, ya. Alhamdulillah kita lihat pertama hadis ni diriwayatkan oleh At-Tirmizi mengikut catatan 3002 dan dalam Al-Bazar dalam nombor hadis tu 8892. Ya, mungkin tentang nombor tu kadang-kadang kita akan lihat ada perbezaan kerana perbezaan percetakan. Ya, kalau kita yang jenis merujuk pada kitab-kitab lah. Okey, baik. Hadis permulaan kejadian zuriat Adam, di mana kejadian ini sebenarnya Allah telah programkan awal. Dia ada beberapa hadis dan saya ambilkan hadis yang ini saja. Dan hadis ni tolong tulis dia sahih. Ya, telah disahihkan di antara Al-Albani rahimahullah. Baik. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqallahu Adama masaha dhahrahu fasaqata min dhahrihi kullu nasamatin huwa khaliquha min dhurriyyatihi ila yaumil qiyamah wa ja'ala baina 'ainai kulli insanin minhum wabisan min nurin thumma 'aradahum 'ala Adam faqala ay rabbi man haula'i qala haula'i dhurriyyatuka fara'a rajulan minhum fa'ajabahu wabisu ما بين عينيه فقال أي ربي من هذا فقال هذا الرجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود فقال ربي كم جعلته عمره قال 60 سنة قال أي ربي زده من عمري 40 سنة فلما قضي عمر آدم جاءه ملك الموت فقال أولم يبقى من عمري 40 سنة قال أولم تعطيها ابنك داود قال فجحد آدم فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته وخطئ آدم فخطئت ذريته.
Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sewaktu Allah menciptakan Adam, dia mengusapkan belakangnya, lalu daripada punggungnya berjatuhan setiap jiwa yang diciptakan Allah dari keturunan Adam hingga hari kiamat. Berarti banyak tu zuriat dia. Okey. Dan ia menjadikan kilauan cahaya di antara kedua mata setiap orang daripada mereka, kemudian mereka dihadapkan kepada Adam. Maksudnya, walaupun zuriat itu ya di kalangan secara kasar semua zuriat itu telah mengiktirafkan Allah itu sebagai Tuhan, kan? Telah diberikan satu keistimewaan, ada cahaya di antara di dahi dia, ya, cahaya. Yang mana cahaya tu wallahu alam bagaimana kedudukannya, tetapi berbeza-bezalah. Kenapa kita saksikannya? Waktu Nabi Adam, ya, kemudian mereka dihadapkan kepada Adam, dia bertanya, wahai Rab. Kalimah Rab digunakan. Kenapa? Kalau kita belajar dalam bahasa Arab, Tuhan tu ada dua, ya, sebutan dalam bahasa Arab. Rab satu, ilah satu, kan? Ilah Tuhan, Rab Tuhan. Tapi sebenarnya ada perbezaan kalimah tu. Ya, kerana kalimah Rab itu diketengahkan dalam hadis ni disebab itu kalimah itu hanya dimiliki oleh Allah saja. Dia tak boleh orang lain. Kerana bila sebut kalimah Rab, macam bagi orang yang faham bahasa Arab macam kami, bila sebut kalimah Rab dalam minda kami dah set satu perkara, satu kehebatan, keagungan, kemuncak segala-gala, ya, kebaikan, apa lagi nak sebut? Penciptaan, semua yang milik Tuhan tu adalah daripada kalimah Rab. Tu pasal bila sebut kalimah Rab, bagi orang yang memahaminya, dia rasa lain. Saya mulanya, saya tak perasan kan, kita pun belajar bahasa Arab, saya tak perasan. Sampai satu hari itu Syurem, Imam Masjidil Haram, dia baca rakaat kedua ke rakaat pertama, saya tak pasti, tapi dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia menangis. Lah, kenapa dia menangis? Tang mana nak menangis ni kan? Saya pun tengok, study, tang mana dia boleh menangis? Mungkin ayat yang lepas. Ya, kalau dia rakaat kedua tu ayat yang lepas ada yang menarik. Tapi ayat pertama pada bacaan pertama dah menangis tu, teliti, lepas tu barulah kita study bahawa pada kalimah Rab itu bukan sebarang kalimah sebenarnya. Orang yang tahu kalimah Rab, dia tak akan sebut melainkan untuk diletakkan kepada Allah saja. Siapa yang menyebut, yang memahami kalimah Rab, minda dia dah set dah bahawa itulah kehebatan yang dimiliki yang bernama Rab, yakni Tuhan. Ya. Bayangkan, bila kita ada perasaan gerun, kita macam kita dengar, kalau kita berada di zaman dahulu, bila dengar Genghis Khan, kan, satu raja yang ganas, raja yang telah membunuh berjuta manusia, ada perasaan takut tak? Memang takut. Kan? Ini kan pula, ya, kalimah-kalimah yang, kalau kita sebut COVID, dah takut. Tidak, dia bukan raja, COVID kan. Semua pakai mask balik kan. Tetapi ini kalimah Rab, yang mana bila dikatakan kalimah Rab, Allah, semua dah tersemat dalam hati kita. Perasaan takut, perasaan rindu, perasaan mengharap, perasaan segala-gala. Perasaannya kepada Allah yang Maha Agung ni. Okay. Jadi kalimah Rab, bila saya berbicara Tuhan, tapi maksud dia lain. Tu pasal macam Fir'aun. Ya, dia boleh mengaku dirinya Tuhan. Ana Rabbukumul A'la. Kita kata dahsyat ni, gila ni. Orang takkan sebut kalimah Rab melainkan milik Allah. Tiba-tiba Fir'aun kata, Ana Rabbukumul A'la. Aku Tuhan yang maha tinggi, maha hebat. Tiba-tiba tak ada anak. Nak dapat anak pun anak angkat. Nabi Musa kan. Menunjukkan apa kekuatan dia. Dan kita, rakyat Malaysia, kita pun ada yang perangai macam tu. Walaupun dia tak kata, aku ni Rab, tapi dia buat perangai dalam hati dah orang tua tu. Ya, ayah pin. Ayah mati dah. Kencing mani. Tapi tak lepas langit pertama. Okey. Kali itu perangai dia. Wallahualam. Tapi tu dia. Kenapa dia perangai macam itu? Disebabkan satu kalimah. Dia mengatakan, aku mempunyai kerajaan di langit dan di bumi. Kerajaan di langit, kan? Kerajaan di langit tak ada siapa yang memiliki. Walaupun raja macam mana hebat di muka bumi, tak ada memiliki kerajaan di langit. Fir'aun pun tak kata dia mempunyai kerajaan di langit. Tapi tiba-tiba ayah pin yang kurus keding tu, kencing manis tu boleh cakap.
Jahat ya, jahat. Kalimah tu kalimah kufur. Kenapa? Allah mengatakan walillahi mulkus samawati wal ard, dan kepunyaan Allah lah kerajaan di langit dan di bumi. Kalau disebut saya ada kerajaan di bumi, mungkin kita boleh terima. Raja, Perdana Menteri, Presiden negara-negara ni kan memang ada kerajaan dia, tak jadi masalah. Tapi bila sebut kerajaan di langit tu, kerana kerajaan itu bercorak lain daripada yang lain, berbahaya. Kalimah kufur tu, itu yang dikatakan syirik rububiyah. Ya, syirik rububiyah jarang berlaku, melainkan dalam bentuk-bentuk yang begini. Macam Fir'aun, macam ayah Pin tu, dan macam sebahagian kita terjebak juga ya. Kita terikut puak-puak ni yang mana ada unsur-unsur syirik yang besar. Na'udzubillah min dzalik. Okey, tak apa. Kita lihat ya. Dia bertanya, wahai Rabb, siapakah mereka? Lalu Allah menjawab, mereka itu adalah keturunanmu. Okey. Adam melihat seseorang dari mereka dan kilatan cahaya di antara kedua matanya membuatnya kagum. Jadi salah seorang daripada zuriat dia mempunyai keistimewaan cahaya yang keluar daripada dahinya, yang lain daripada yang lain. Lalu kemudian dia bertanya, ya Rab, siapakah dia? Allah menjawab, ia orang akhir zaman daripada keturunanmu. Ya. Berarti orang itu akhir zaman. Kalau zaman Nabi Daud pun dah dikategori akhir zaman kan. Apatah lagi kita ni. Apa dia? Nabi Adam diceritakan bahawa Daud tu di kalangan zuriat yang akhir zaman. Kita lagi lah kemuncak akhir zaman. Ya macam saya kata kategori tua, kemuncak dia. Okey. Bukan saya sebut. Okey, baik. Berarti bayangkan waktu Rasulullah kata, saya diutuskan dengan kiamat begini. Kan? Dia angkat 2 jari. Macam ni je. Kan? Bukan peace. Nak tunjuk rapat. Okey? Itu zaman Rasulullah hidup lagi. Berarti dah akhir zaman. Subhanallah. Tak apa, insyaAllah. Okey, kita lihat ya. Dan menarik sekali masalah umur ni nanti. Kemudian... ia orang akhir zaman dari keturunanmu yang bernama Daud. Okey. Adam bertanya, wahai Rabb, berapakah lama engkau mencipta umurnya? Ya. Lalu Allah menjawab 60 tahun. Berarti umur Nabi Daud dah kategori umur macam umur kita aja. 60 tahun. Ya. Pasal apa? Sebelum waktu banjir besar, umur pada ketika itu masih lagi dalam lingkungan 1900 lebih, itu umur dia. Ya. Jadi dilihat perbahasan ni, ada ulama membahaskan tentang umur Nabi Adam 1000 tahun. Dan ditolak, nanti kita tengok, ditolak. Okay, kita lihat. Lalu Adam bertanya, wahai Rabb, berapa lamakah engkau menciptakan umurnya? Allah menjawab 60 tahun. Adam bertanya, wahai Rabb, tambahilah 40 tahun dari umurku saat usia ada. Okey. Jadi Nabi Adam menghadiahkan bahagian umur dia 40 tahun pada Nabi Daud. Jadi 100 tahun umur Nabi Daud. Okey. Secara kasar kita terangkan ya tentang masalah umur, tak ada boleh ditambah, tak boleh dikurang. Kecuali dalam kisah yang begini. Ya, sila. Cipta sebiji orang dewasa. Orang matang yang dikatakan. Bukan baby. Oh, dia bukan baby. Ya, jenuhlah malaikat nak jaga dia. Ya. Terus sifat dia terus berdiri. Ya. Maksud kalau kita mengikutkan balik hadis bahawa kita insya-Allah, amin ya rabbal alamin, kita akan dihidupkan di dalam syurga nanti seperti mana Nabi Adam hidup pada awalnya. Yakni tinggi 60 hasta, ya. Tinggi 60 hasta. Okey. Tall. Walaupun nampak kita pendek macam Datin Norma kecil aja kan. Ya. Okey. 60 hasta dan bentuk kita akan berubah secantik-cantiknya. Oleh kerana itu kalah bidadari pada ketika itu. Berdalilkan Sayyidatun Nisa min ahli jannah, ketua wanita di kalangan ahli jannah, yang disebutkan bahawa di kalangan manusia. Berarti kalau disebut ketua di sana, kedudukannya, kehebatan, kecantik semua dimiliki oleh manusia. Okey?
Baik. Kita dihidupkan dalam usia yang dikatakan usia berapa ya? Lingkungan 30-an yang disebutkan. Matang. Ya, kecantikan dan kemuncak kehebatan tu. Baik. Kemudian, okey. 60 tahun diberikan. Dan umur kita, dia tidak akan tambah dan tidak akan kurang. Semuanya telah ditetapkan di Lauh Mahfuz. Tak ada nak boleh tambah, tak ada boleh kurang. Ya. Yang mana bila dah sampai ajal, maka Allah akan ambil. Satu, ingat ya, dengar elok-elok. Yang kedua, kita tidak boleh katakan kalau orang tu lambat mati. Lambat mati, ini mesti saka. Salah, syirik. Kenapa? Milik umur adalah milik Allah. Ya, Allah yang tetapkan. Bukan saka, bukan apa. Dia belum sampai ajal? Belumlah. Ya, baik. Yang ketiga, bab umur inilah datang perbahasan para ulama mengatakan bahawa sebenarnya kita berdoa, ya Allah panjanglah umur aku, takkan panjang. Ya, tetapi doakanlah, ya Allah berkatkan umur aku. Berkat itu yang akan kita rasa panjang. Kan? Bila berkat tu kita akan rasa panjang umur kita. Ya, macam kalau zaman kecil-kecil dulu kan. Ya, kita main rasa puas. Tak tahulah, kami orang kampung main puas dah. Ya, puas. Balik tu masih lagi dalam keadaan terang apa semua, tapi puas. Rasa panjang sangat waktu tu. Sebab apa? Tak ada kerja. tak ada dosa. Dia tak ada dosa. Bila tak ada dosa, kita rasa panjang. Tu pasal bila kita duduk hospital kan lama-lama, kejap je Allah rasa lama. Baru 3 hari. Ya, rasa nak balik. Pasal apa? Dah rasa lama. Sebab bila kita sakit, dosa dihapuskan. Jadi kita rasa umur kita tu berkat. Tapi itulah, duduk menung je lah dalam hospital. Ya. Dulu tak ada handphone nak attend kelas. Sekarang dah ada, okeylah, boleh lah kan. Tapi nak cerita tu dia. Ya. Dan kita cara berdoa kena betulkan. Ada hadis mengatakan, ya, barang siapa yang menghubungkan silaturahim, maka Allah panjangkan umurnya dan bukakan rezekinya. Maksud panjang di situ ialah diberkatkan. Itu diberkatkannya. Oleh kerana itu kalau kita lihat macam Ibnu Hajar Asqalani, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dia umur mereka tu tak panjang mana, tetapi menulis kitab-kitab tu dia seolah-olah melebihi yang dikatakan umur dah 50-60 tahun, kitab yang tulis macam 100 tahun lebih. Ya, kenapa? Kerana diberkatkan umur mereka. Saya buat kitab sampai sekarang dah 5 tahun tak siap-siap. Ya, tak diberkatkan. Okey, nak menceritakan tu dia. Dan dalam kes ini hanya Nabi Adam diberikan peruntukan menghadiahkan umurnya kepada cicit dia tu, cucu cicit dia, yakni kepada Nabi Daud. Orang lain tak ada. Okey, tak ada. Tapi yang bercahaya kat dia aja. Istimewa kepada Nabi Daud. Itu kelebihan dia lah. Okey, baik. Bukan pula nabi-nabi lain tak okey. Jangan cakap macam tu. Tak, ini keistimewaan. Setiap nabi ada keistimewaan dia tersendiri. Okey. Cuma dikaitkan dengan adakah para nabi boleh dipanjangkan umur bagaimana? Ingat ya, para nabi dia akan membuat keputusan yang terbaik. Dan apabila Rasulullah SAW nak ajal dia datang, dia kata apa? Ya, ila rafi'ul a'la, kepada Tuhan yang maha tinggi. Kenapa? Pilihan mereka para nabi diberikan pilihan hidup ataupun mati lagi. Dan mereka akan memilih yang terbaik. Yang terbaik itu ialah bertemu dengan pencipta. Ya, jadi itu pasal mereka dimatikan apabila ditetap sampai masanya. Okey, baik. Adam bertanya, wahai Rab, tambahilah 40 tahun dari umurku. Dalam riwayat ni kata 40 tahun. Dalam riwayat satu lagi 60 tahun. Namun kita memegang riwayat ni 40 tahun. Saat usia Adam ditentukan. Di sini ada perbahasan berapa kan. Tapi dikaitkan dengan 1000. Malaikat maut mendatanginya lalu berkata. Kalimah yang digunakan malaikat maut. Ingat ya, ibu-ibu, kalau kita terbaca kitab, dia kata malaikat Israel datang. Okey, maka di situ hadis tu secara automatik hadis tak sahih. Kenapa kalimah Israel tak digunakan dalam hadis-hadis sahih? Ya, kalimah Israel terkenal dalam hadis ataupun kisah Israiliyat. Israiliyat je. Bukan Israel, malaikat maut nama dia. Itu nama dia.
Okey. Malaikat maut mendatangi lalu berkata, ya, saat usia Adam ditentukan, malaikat maut mendatanginya lalu berkata, bukankah usiaku masih tersisa 40 tahun? Kan? Dia terlupa. Malaikat maut berkata, bukankah engkau telah memberikan kepada anakmu Daud? Lalu Adam membantah. Ya, dia berdebat. Lalu keturunan juga membantah. Yang ni keturunan pun kaki debat juga. Macam kita kadang-kadang ada je kita nak berdebat. Kemudian Adam dibuat lupa, dia terlupa. Dan keturunan juga jadi pelupa lah. Kan? Itu pasal kita hafal Quran tak boleh-boleh. Sampai sudah. Ya? Adam tersalah dan keturunan juga tersalah. Okey. Jadi dalam bab ini, hadis ini yang diriwayat Tirmizi mengisyaratkan, dari sini datang hadis, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in tawwabun. Semua anak Adam ini akan melakukan kesilapan. Ya, pasal Nabi Adam dah melakukan kesilapan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan, ada pula yang baik, ialah orang yang bertaubat. Ini mengisyaratkan walaupun kita ni buat apa juga, ya, ada kesilapan berlaku, maka cara menyelesaikan dia bertaubatlah. Ingat ya, bila kita baca berkaitan dengan hadis-hadis yang begitu, bila saya membicarakan Allah bersifat maha menerima taubat, memang kita tak boleh nak gambarkan bagaimana. Bayangkan dia boleh mengeluarkan orang yang tak ada amalan melainkan iman sebesar zarah tu dari neraka semudah itu. Kalau kita, kamu dah bersalah, sorry. Kan? Kalau kita lah. Dan yang paling menarik nak tahu bagaimana sifat pengampunan Allah di dalam kisah lelaki yang telah membunuh 99 orang. 100, jatuhnya 100. Bayangkan, dosa besar. 99, 100 dosa besar. Kalau kita, teruknya. Tapi Allah maha pengampun. Diampunkan dosanya. Yang paling penting dalam bab ni, kita datang ke tidak? Kalau kita datang, di situ ada pengampunan. Kalau kita tak datang, masalah sikit lah. Walaupun Allah itu maha pengampun, ya, memang dia akan ampunkan kerana ada iman tu, tetapi elok kita datang. Ya. Baik, jadi hadis ni jelas ya. Okey, jadi kalau yang bertanya tentang cahaya yang muncul itu, dan persoalan ini adalah persoalan ghaib, bagi saya beriman tanpa banyak bicara, ya, dan kita menerimanya sebaik yang mungkin. Baik, kita sambung balik dalam liku-liku perjalanan hidup kita. Dah alam roh ni dah kita jelas, ya, ada masalah tak? Tak apa, kelas santai boleh bertanyakan, Tin, tak apa, takut terlupa nanti. Baik, alam roh kita telah bicara dan berusahalah kita, kerana apabila seorang itu dijadikan untuk melakukan amalan soleh yang amat penting, waktu kematian itu dikaitkan dengan amalan sebelum dia. Ya, kalau kematian dia dalam bentuk sebelumnya amalan soleh, maka amalan soleh lah. Ya, dia termasuk ahli syurga lah. Tetapi kalau sebelum itu ada masalah, maka di sana ada masalah dia. Dan yang paling menarik, saya ingatkan dalam siri kita melakukan amalan, pastikan ada perasaan sedikit, perasaan risau Allah tak terima. Penting tu ya, risau Allah tak terima. Rupanya dengan ada perasaan yang begitu membezakan kita dengan orang munafik ataupun tidak. Ya, dia datangkan keimanan yang kuat, kita takut, ada perasaan takut pada Allah, amalan tak terima, dan akhirnya dia akan menjadikan kita bersifat bukan macam orang munafik. Itu pasal dalam sifat orang munafik, di antaranya dia tak solat malam. Ya, kalau kita ada solat tahajud sekali pun tak apalah. Ya, janganlah sekali, banyak kali kan. Alhamdulillah. Kalau ada amalan-amalan kita yang berbentuk rahsia, orang lain tak tahu, kan? Kita je tahu. Bersedekah rahsia, berzikir secara rahsia. Penting, kerana itu membezakan antara orang beriman dengan orang munafik. Penting, kerana orang munafik, kalau dia nak sembahyang tahajud, mesti dibuat. Kan? Okey, tahajud. Dia buat tahajud macam program tahajud. Yang tu dia muncul. Silat-silat di depan sekali. Ya, sebelah imam pula tu. Kan? Itu style dia. Tapi kalau bukan tu, kat rumah dia tak akan buat. Ya. Kalau boleh, waktu derma tu, walaupun RM10, cek mesti besar ni, tangkap gambar, kan? Kan? Itu sifat yang tak baik. Tapi kita tak cakap apa, yang tu saya tak cakap kerana setengah orang mengatakan, Ustaz, kami nak melepaskan lembaga hasil dan negeri. Okey, kita terima. Itu tak apalah, itu niat masing-masing. Tapi jangan buat ada satu rumah anak yatim tu, ya,
Saya pergi datang, tanya sembang-sembang dengan kak tu. Dia kata, Ustaz tengok tak kat mana? Tu kat dinding tu. Replika kunci bas. Besar. Ya, Ustaz. Tu kunci bas. Dah 2 tahun. Okey. Gambar dah keluar dalam surat khabar apa. Bas tak sampai-sampai. Jahatnya orang tu, saya kata. Kan? Cuma saya lawyer buruk lah. Kak, mana ada bas kunci besar tu? Kan? Tak boleh macam tu. Ya, kalau nak bagi cara yang betul. Ya. Amalan soleh dikaitkan dengan waktu sakaratul maut. Ya, amalan soleh kita ni yang dikaitkan waktu kita nak mati tu dia ada kaitan dengan husnul khatimah. Walaupun orang tu jahat pada peringkat awal tapi di akhir mungkin dia nak bertaubat, di sana menunjukkan itu amalan terakhir dia, yang terbaik. Dia diambil kira. Okey? Tapi bab-bab tu hanya Allah yang mengetahui. Kadang-kadang kita tak boleh nak jangka seorang tu, kadang-kadang dia kita nampak dia yalah masalah hati satu masalah yang besar, hanya Allah yang mengetahui. Tapi kita cubalah bawa kepada kebaikan. Baik. Dan kita lihat dalam gambar rajah tu ada yang tak ada ni, poster ni. Semua ada dah. Baik. Ada. Tapi yang ni cetakan yang satu lama punya ni, dia ada sikit tak berapa nak kena. Ada berapa? 2? 1? Kak dia. Oi, itu guru, apa ni, ketua kelas tu. Oh, prefect. Okey, baik. Itu bukan mengumpat pasal depan. Ya, mengusik. Okey, good. Okey, sekarang kita tengok perjalanan kita dari alam roh sampai ke alam dunia. Ya, alam roh ke alam dunia, maka kita terbahagi juga dalam bentuk alam dunia dikategorikan alam perut ibu. Kita dah bahaskan dalam bab ini pada pelajaran yang lepas, hanya Allah yang mengetahui. Tetapi pada pada usia kita 120 hari ya dalam perut ibu, maka wahyu malaikat pun datang. Ya. 120 hari malaikat pun datang. Bukan mak bidan datang lagi waktu tu. Ya, malaikat datang menetapkan usia kita, buruk baik kita, rezeki kita. Ya, di situ ditetapkan. Umur, usia kita, rezeki kita, buruk baik kita. Ya, malaikat. Jodoh termasuk rezeki itu. Boy, dia bangkit bab itu. Okey, jangan bangkitkan bab yang sensitif begitu. Berbahaya. Berbahaya untuk ustaz juga. Ya. Usia, rezeki, dah buruk dan baik. Itulah di antara qada dan qadar. Malaikat ni datang dan beri kepada Dia rezeki, jodoh tu rezeki. Okey, Kak. tak buruk baik tu, dalam satu baby tu katakan, apabila malaikat datang dia bagi antara buruk ataupun baik. Bermakna baby ni akan dapat, kalau dia buat buruk, dia akan buat buruk. Ya, itu semua dalam bentuk qada dan qadar yang ditetapkan dengan doa. Dikaitkan dengan doa. Okey. Tapi yang penting macam Kak tanya ni, jangan kita macam mana malaikat tu nak buat, kita tak tahu macam mana ya. Bila dah program tu program Allah, dan bagi saya satu teknologi yang di sisi Allah yang kita tak faham tentang malaikat, mereka adalah satu makhluk yang begitu unik, yang begitu pelik ya. Bayangkan kalau dia dijadikan cahaya, macam mana dari bumi ke sana kelajuan dia. Kelajuan cahaya, zup sekelip mata ya kan. Yang Allah kata dalam surah As-Sajadah tu, dia naik turun jarak 1000 tahun dalam masa sekejap aja kan. Cahaya punya kelajuan. Itu pasal teknologi di sisi Allah canggih. Secanggih-canggih yang boleh saya imani ya.
Cuma jangan letakkan cara hidup kita di dunia, kita akan tengok alah malaikat macam ni. Tak. Tu pasal bila masuk je malaikat jenazah dalam kubur tu, jangan ingat malaikat datang macam mana kita datang. Tak. Soal jawab tu jangan ingat marabbuka tu macam kita bertanya. Tak, lain. Semua dah lain di alam lain. Soalan sama. Alhamdulillah kita dah hafal. Kan? Boleh jawab. Mengikut amalan. Ya, baik. Okey, dalam perut ibu, itulah kehidupan kita yang ditetapkan dan kita dah cerita bahawa paling kurang 6 bulan dan paling banyak 9 bulan lebih-lebih sikit lah. Ya, kalau manusia macam kita ni lah, zuriat kita ni, ya, dia tak akan lebih sampai setahun, tak ada. Yang dikatakan Imam Syafi'i maknya mengandung 3 tahun, tak betul. Ya, baik. Dan bayangkan ya, saya nak bayangkan alam roh yang kita duduk tak tahu berapa lama. Okey, alam roh. Kemudian alam rahim ibu tu, kehidupan dia bagaimana? Berbeza tak dengan kehidupan kita? Beza. Makan dia melalui tali pusat, pernafasan dia semua begitu juga. Ya, dia dalam kehidupan kadang-kadang kita tengok dia buat macam itulah, macam itu, macam ni, semua kan berbeza dengan kehidupan kita di atas dunia. Dan macam mana kadang-kadang itu perempuan je yang tahu, saya pun tak tahu. Ya, macam mana anak tu bergerak dalam perut dan mak dia jadi mengidam macam-macam tu, ya. Itu kena ajar tau. Kalau anak kita berkahwin dengan menantu-menantu lelaki tu kena bagi tahu. Kadang-kadang menantu tak faham. You go. Kadang-kadang orang perempuan tu tak mengidam, suami dia mengidam pula. Betul kan? Asam buah. Saya? Allah, dah Kak tanya. Saya mengidam juga. Sekali, anak yang bukan mengidam. Waktu isteri mengandung anak pertama, saya muntah dulu. Dia tak tahu. Ya, kenapa tiba-tiba muntah kan? Lepas tu baru tahu dia ni mengandung. Kakak ipar saya, abang saya kata, abang kata, Fadil balik kampung nanti tolong ambil mangga. Ya, ambil mangga banyak sikit. Kenapa? Kak kamu mengidam. Okey, tak apa. Lepas tu jumpa Kak nak mangga banyak mana? Siapa nak mangga? Dah abang kata Kak nak mangga banyak. Abang kamu yang mengidam. Kan? Memang waktu tu dia mengandung kan, tapi abang yang mengidam. Okey, dan mengidam pula berbagai-bagai bentuk dan kadang-kadang itu saya lihat orang lelaki dia tak faham. Kadang-kadang kata kenapa bu isteri saya begini-begini. Tak, saya kata dia mengidam. Awak kena buat juga. Apa yang boleh buat selagi halal, buat. Ya, kadang-kadang nakkan bayangkan di antara dia nak makan semua ala mamak. Kena bawa kedai mamak tu. Nasib baik dia minat gulai mamak. Dia tak minat mamak tu. Kalau minat mamak letih kita. Dia minat gulai mamak, penuh makan tu. Yang tu pula dia nakkan minum kacang air soya tu, kena beli ya berapa bulan. Yang seorang lagi yang tu sakit, dia minat, dia rajin pula waktu tu, dia rajin kiwi kasut suami dia nak pergi kerja. Kan? Suami kita tak pernah dia buat. Tapi dia rajin. Lepas tu suami diintip. Apa jadi rajin tu? Dia tengok suami tak ada, dia jilat dia. Ya, tak boleh nak ni. Yang seorang pula makan ais yang ni keruk macam kopok kan. Okey, itu keajaiban ya. Keajaiban yang mana kita kena raikan. Bagi seorang suami kena raikan kedudukan ni. Saya dulu rajin juga kawan dengan Mak Bidan. Bukan kawan apa, Mak Bidan tu kaki urut, pandai urut. Ya, saya kecil-kecil semedang terseliuhnya dengan dia lah saya berurut. Banyak dapat ilmu dengan dia. Ya, banyak ilmu. Okey, baik. Jadi itu dia alam perut, yang mana alam perut ni memainkan peranan yang Allah ceritakan yang dah kita baca dalam surah Al-Mu'minun, surah Al-Hajj, bagaimana kedudukan kita dalam perut ibu satu ketika dahulu. Ya, dengan rahmat Allah, ya Allah jadikan kita, dan itu pasal kita kena doakan mak dan ayah kita.
Dah saya katakan jadikan kita anak yang soleh tiap-tiap hari, doalah. Kerana hasil daripada apa yang mak ayah ibu kandungkan kita tu dan kita keluar di muka bumi dengan keadaan yang alhamdulillah. Ya, nikmat yang Allah bagikan. Baik. Kemudian selesai kita keluar daripada perut mak ayah pula, ibu kita, ya, maka kita dibesarkan dalam keadaan alhamdulillah. Mungkin ada ujian-ujian pun, tapi kasih sayang dicampakkan kepada anak-anak yang baru lahir. Sedangkan kita menyaksikan berapa ramai anak-anak yang baru lahir dibunuh, kan? Betul tak? Kan? Dan tahukah berapa ramai anak-anak, na'udzubillah min zalik, kita minta lindung pada Allah, anak-anak luar nikah pada zaman ni. Ya, bayangkan kiraan kita lebih daripada 500,000 yang dikeluarkan dalam statement. Bayangkan 500,000 anak luar nikah. Dekat 1 juta tu kan. Berarti orang yang melakukan zina 1 juta. Okey? Pasal anak seorang kan hasil daripada 2. Jadi ini adalah fitnah kita. Di akhir zaman minta lindung pada Allah. Cuma nak menceritakan, alhamdulillah Allah campakkan kasih sayang kepada mak ayah dan kita dibesarkan, dan alhamdulillah dan kita berada di alam dunia sekarang ini. Ini realiti kita sekarang ni. Okey? Dan cuma yang menjadi masalahnya, perjalanan hidup kita ni di alam dunia hanya sementara. Kita hanya ada peruntukan yang Rasulullah kata 1 tahun, 1 umur dalam 1 second tu sampai 60 ke 70 sahaja. Yang sedikit, lalu Rasulullah kata sedikit sangat yang melepasinya. Okay? Dan yang melepasinya pula 2 kategori yang macam kita cerita pada yang lepas. Kalau macam Tun, Masya Allah, Tabarakallah. Allah bagikan kekuatan mental lagi. Kekuatan, ialah ingatan tu yang paling penting. Dan kalau yang dah lebih umur ni, nyanyuk, habis cerita. Ya. Pasal saya teringat nenek saya, opah saya lah, orang Perak panggil opah kan. Mula-mula saya balik Pakistan tu dia kenal lagi kan. Okey, tapi dah tak larat nak berjalan, sakit lutut. Orang perempuan memang sakit lutut ke apa? Dah tua-tua. Ya. Okey. Ya. Oh, lepas beranak ya. Baik saya tak beranak, tak sakit lutut juga. Okey, baik. Kemudian lepas tu selang itu balik yang pertama dia kenal lagi, balik yang kedua tu saya pun nak kejutkan dia. Assalamualaikum. Dia tengok dia jauh. Tengok, tak jawab. Assalamualaikum. Dia pun mula berundur ke belakang, dia tak larat berjalan tu berundur. Dia panggil mak saya. Midah. Ya. Orang Pakistan jual kain mana yang datang ni? Oh boy. Waktu tu kita berbalik Pakistan. Muka Shahrukh Khan lagi kata orang lagi kecewa. Okey. Maksudnya dia tak kenal dah cucu dia. Jadi bila tak kenal cucu dia, berarti dah maksudnya dah sampai dia terlupa dah apa. Itu tak ingatlah saya. Tapi apa yang dia nampak, dia mak saya cerita dia nampak dalam rumah tu pokok pisang, air terjun kan. Umur dalam rasa 80-an lah macam tu. Alhamdulillah. Ya, penting sangat. Okey. Oh. Oh ya ke? Sorry. Anak beranak. Okey. Baik. Jadi itu dia ujian kita, dan ibu-ibu, kita berada pada zaman ini, kehidupan kita ni buatlah yang terbaik, ya. Dan pastikan, saya ingatkan, pastikan kita tahu yang mana paling utama dan yang mana perlu didahulukan. Kenapa? Masalah akidah adalah masalah yang paling utama. Jangan kita silap dalam masalah tauhid. Kenapa? Masalah tauhid, masalah akidah itu penentu syurga kita. Ya, penentu syurga kita. Jadi alhamdulillah macam kelas yang macam Ustaz Hashimi dia antara orang yang masya-Allah akan berikan impak bab ilmu, bab akidah yang baik. Ya, kita ada Ustaz Abdullah Yassin dulu kan, ada beberapa, itu semua memberikan akidah yang betul. Ya, kerana syurga penentunya kepada masalah tauhid, masalah akidah. Tak betul akidah, habis. Ya, walaupun ibadah kita hebat, walaupun kekuatan amalan kita dahsyat, maka dia tetap dikira mendatangkan masalah besarlah. Okey. Penentu syurga, ya, penentu jannah adalah akidah, tauhid, terutamanya tauhid.
Belajar ya ibu-ibu, masih ada ruang insya-Allah. Mudah-mudahan saya doa kita semua dapat masuk syurga dengan mudah. Amin ya rabbal alamin. Okey, baik. Jadi hak mana umur kita dan kita berada di dalam alam yang sekarang ni realiti, carilah maghfirah Allah, bertaubatlah, datang kepada Allah. Jangan takut-takut, datang je. Yalah manusia tak boleh nak lari daripada kesilapan, tak dinafikan. Tapi yang paling penting kita datang. Ya. Di mana Allah mengingatkan tentang betapa pentingnya kita datang apabila dengan sifat pengampunannya yang kemuncak sifat pengampunannya. Okey, saya bacakan sebentar. Okey, buka surah Az-Zumar. Surah yang ke-39, muka surat 464. Ayat yang ke-53. Okey. Kenapa? Kerana dalam masalah dosa Allah akan ampunkan sedahsyat-dahsyatnya. Ya. Saya amat merindui pengampunan Allah. 63. 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Okey. Kalimah ini yang menarik sekali, ya ibadi. Yakni satu kalimah. Kalau ibu-ibu boleh bahasa Arab yang cantik, ibu-ibu akan merasakan betapa lembut Allah berkata, wahai hambaku yang aku sayangi. Ya, macam satu pujukan yang telah diucapkan oleh Allah kepada kita. Kepada hamba yang telah tersilap, Allah sebut, wahai hambaku yang dah tersilap. Tak apa, tersilap tak apa kan. Tetapi apa Allah katakan? Ya, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Itu pasal kadang-kadang kita rasa bersalah, datang pada Allah, minta. InsyaAllah Allah maha pengampun. Ya, Allah maha pengampun, tetapi pengharapan terus kita minta, tapi tak tahu bila dia akan ampun. Tetapi kalau kita datang, di dalam hadis qudsi mengatakan, ya ibadi, wahai hambaku. Saya baca terjemahan dia. Jika kamu datang kepadaku dengan membawa dosa sampai ke kaki langit sekalipun. Berarti banyak. Kalau kita bayangkan kita yang berada dalam Milky Way ni, galaksi Bima Sakti yang kecil ni, sampai kaki langit dosa kita bawa. Ya, Allah kata apa? Kamu datang meminta keampunan kepadaku. Aku ampunkan kamu. Aku tak peduli. Subhanallah. Kita datang bawa dosa, Allah ampunkan, dia tak peduli siapa. Kalau orang lain, orang dah marah kita, kutuk kita. Tapi dengan Allah tidak begitu. Datang. Ya, ibu-ibu datang. Jangan biarkan kita tak datang. Ya, datanglah. Bila-bila masa. Okey, baik. Kemudian Allah mengatakan lagi, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Dan kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Bakti datang. Ya. Dan kalimah digunakan kalimah Rabb. Yakni Tuhan yang maha pengampun. Yang bersedia untuk mengampunkan kita. Orang lain tak mampu. Ya. Kemudian Allah mengatakan lagi.
واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. Dan ikutilah sebaik-baiknya apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba sedangkan kamu tidak menyedarinya. Okey. Jadi ini di antara perkara yang penting, ibu-ibu, kita datang kepada Allah. Okey. Kita datang kepada Allah dalam keadaan kita mengharap pengampunannya dan insya-Allah Allah Maha Pengampun. Buatlah apa saja kita di dunia ni tak menjadi masalah dengan mengikut panduan yang ditetapkan oleh Allah. Okey, baik. Ada apa pertanyaan di dunia? Tak ada apa-apa. Tetapi semua yang Allah jadikan di dunia ujian kepada kita, sakit kita, ya, perangai anak kita, ujian pada harta, itu semua adalah penghapusan dosa-dosa kita. Ya, kena sabar. Kena sabar. Okey. Baik, kita nak melangkah. Seterusnya, habis dah dunia. Ya, dunia habis, kita tak habis lagi. Alhamdulillah, belum lagi habis. Baik. Yang disebutkan, ada apa? Tadi Ustaz cakap pasal dosa anak lelaki. Saya tanya pada kita yang mungkin Belum matang ke belum balik? dah lah, tapi as learned as kita sebagai ibu. Itulah kalau mereka ni ada silap salah, ada marah. Sebagai ibu, kita kalau mohon pada Allah untuk keampunan anak kita itu. Okey, dia memang sebagai seorang ayah ibu memang itulah di antara peranan dia memohon keampunan untuk anak dia dan doa bagi petunjuk. Ingat ya, anak-anak ni bila usianya dah masuk baligh, bila masuk balighah bagi perempuan, maka secara automatik ya segala amalan dia bergantung pada mereka. Mereka akan dipertanggungjawab depan Allah. Baik buruk mereka dapat, kalau baik tu kita pun dapat, mereka dapat. Kalau buruk tu tengok adakah kita ajar ke tidak. Kalau kita ajar, kita pun akan dapat. Tapi kalau kita dah bertaubat, maka dia yang terkena. Oleh kerana tu anak-anak ya dalam bab ini bukan anak-anak aja, semua manusia bila dah masuk baligh ya atau balighah maka hukum dah bertukar. Dia bertanggungjawab. Ya, itu pasal waktu usia dalam begitu, ya pasal kita masyarakat kita masih lagi di masyarakat manja tau. Kalau banding orang-orang dahulu, bayangkan ya kalau kita saksikan orang dulu kahwin umur berapa? Itu 15 kak kot. Umur 10 tahun dah kahwin dah perempuan. Nabi kan Rasulullah 9 tahun. Imam Syafi'i mengatakan, aku pergi ke Yaman dan aku jumpa seorang nenek umurnya 20 tahun. Nenek 20 tahun. Itu zaman dahulu perkahwinan begitu kan. Mak saya pun kahwin 16 tahun. Okey. Jadi jadi umur kahwin begitu. Berarti dia balik tu pasal bila Rasulullah berkahwin dengan Aisyah umur 9 tahun, dia tak ada cercaan pada kafir Quraisy kerana itu adat zaman tu. Cuma risalah nak sampaikan dalam bab itu, Allah mengingatkan kepada kita anak-anak wanita cepat mature. Dia cepat matang. Maka tu yang datang hadis pisahkan mereka pada umur yang begini 10 tahun daripada tempat tidur apa semua kena pisahkan kerana dah kematangan. Kemudian anak lelaki balik dia berbagai-bagai tapi yang paling masyhur yang pernah keluar dalam hadis ataupun athar Sa'ad ibn Abi Waqqas, dia berkahwin pada umur cepat. Siapa boleh jawab? Bagi hadiah RM1 ke? Okey. Dia berkahwin pada umur 11 tahun. Lelaki Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi itulah, bila kita nak compare dengan anak-anak kita, 11 tahun tu tengah main game lagi kan. Okey, 11 tahun mereka bak kata anak muda yang dah macam panglima perang. Kalau Usamah ibn Zaid pun 18 tahun dah jadi ketua perang. Kan? Berarti zaman dulu lain dengan zaman sekarang. Okey, baik. Jadi dalam bab itu seorang mak dan ayah mendoakan anak kena sepanjang masa perjalanan dia mendoakan anak-anak dia bagi petunjuk. Ingat ya, bila kita minta bagi petunjuk, segala petunjuk Allah akan bagi kepada dia. Itu yang kita nak.
Dan kita sendiri kena minta Allah bagi petunjuk. Ya, tak menjadi masalah. Dan kita, ibu ayah mendoakan, ya Allah bagi petunjuk, Allah ampunkan dia apa semua. Itu adalah satu tuntutan. Ya, tak boleh biarkan. Kena. Kerana pada mak dan ayah ni, dia bukan wali tau. Mak ayah ni bukan wali. Tetapi dia ada kelebihan. Yang mana kelebihan itu pada anak sahaja. Ya, yang anak memiliki mak dan ayah. Kalau anak tu tak mengambil kesempatan pada mak dan ayah, yang dikatakan macam karamah, bukan karamah apa? Pada mak ayah ada doa mustajab. Satu. Dan kedua, mak dan ayah kalau anak khidmat, confirm. Ya, kalau dikatakan birrul walidain, melakukan kebaikan pada mak ayah, di antara pintu-pintu syurga. Tu anak tak faham benda ni. Ya, anak-anak tak faham. Tak. Pada mak ayah yang betul. Okey. Pada dia ada dahsyat. Ya. Itu pasal Rasulullah kata, rugilah seorang itu, mak ayahnya hidup atau salah seorangnya hidup, dia tak boleh masuk syurga. Maksudnya dia tak buat baik dengan mak ayah. Tak boleh, kena buat baik. Ya. Macam mana sekalipun kena buat baik. Walaupun mak ayah tu jahat, teruk ke apa ke, dia kena ada adab dia dengan mak ayah. Dia tak boleh angkat suara, tak boleh. Segala-galanya kena jaga betul-betul. Kan? Tengok. Sambil terjeling kat sebelah kan. Masya Allah. Okey, baik. Ya. Okey, peliharalah. Ya, okey, boleh? Kalau seorang macam kata ibu saya orang Islam, dia tak boleh doakan kebaikan ibunya kan? Ibunya tak masuk Islam. Tak, dia boleh doakan kebaikan mak ayahnya dalam bentuk petunjuk. Ya Allah bagi petunjuk kan. Bagi hidayah. Itu tak apa. Dia tak menjadi masalah. Selagi dia kalau hidup tak menjadi masalah. Tapi kalau dah mati itu yang jadi masalah. Yang dilarang untuk berdoa untuk pengampunan. Kerana dia mati dalam keadaan kafir. Kebaikannya adakah juga bagi pada ibu-ibu? Tak ada. Itu tak ada. Tapi ada kesan yang bagi kalau seorang yang kafir itu melakukan kebaikan kepada orang Muslim, dia ada keringanan kalau mengikutkan kisah Abu Talib yang tak beriman kepada Rasulullah tapi dia menolong Rasulullah dan akhirnya diringankan dalam kubur tu. Berarti adalah kebaikan dia. Apa dia? Ya, special case. Tak adalah, tapi dia membantu Rasul bukan sebarangan. Okey, baik. Kalau macam orang kita cakap apa-apa kat anak kita macam doa, baik buruk macam kita asyik marah anak ke. Ya, itu juga dikhawatiri, takut kenapa tak boleh nak marahkan anak. Itulah kena psikologi dalam bab tu. Seorang ibu kena sabar banyak. Ya, ayah pun sama. Okey, doa pada dia tengok kepada bentuk doa yang terhadap anaknya bagaimana. Ya, kalau doa dia tak beriman, kenapa di antara perkara yang amat penting kita kena tahu apabila Rasulullah mengatakan orang yang dizalimi doa dia laisa bainahu wa bainallah hijaban, tidak ada hijab antara orang yang dizalimi dengan Allah. Kalau mak ayah dia kafir tu dizalimi oleh anak dia, maka doa dia mustajab. Di kategori orang yang zalim. Tapi kalau mak bapak tak beriman, dia nak doa anak yang beriman, tak baik, tak jadi. Dia takkan tak jadi. Tetapi sebagai seorang anak, walaupun mak bapak tidak beriman, dia kena berakhlak juga. Ya, kecuali dalam bab mak bapak yang tak beriman tu mengarahkan lakukan syirik. Itu bukan mak bapak tak beriman, mak bapak yang Islam bukanlah suruh syirik. Kita ada pendirian tegas. Tapi bahasa dengan perbuatan berakhlak. Ya. Faham kan? Pasal dia beza tau. Kalau tegas tak berakhlak, itu yang tengking mak apa semua, tak. Kita tegas pendirian dan perbuatan kita masih lagi dalam keadaan berakhlak, yang maksudnya sebagai anak dengan mak punya hubungan yang baik. Kan? Itu kaedah dia. Ya. Kita menyaksikan Mas'ab Ibnu Umair dengan mak dia macam mana, Abu Ubaidah Ibnu Jarrah, kan? Itu semua sahabat-sahabat menunjukkan bagaimana hubungan mereka dengan mak ayah tu baik. Ya. Cuma bila diarahkan keluar daripada agama, tak. Dia berdiri tegas di situ. Okey. Okey, selesai? Bab dunia dah.
Habis dah ya. Dan di antara apa yang paling penting, minta Allah pelihara kita daripada ujian-ujian yang tak mampu iman kita nanti. Ya, kerana doa-doa begitu penting. Ya, minta Rabbana atina fid dunya hasanah, doa kebaikan diri kita, keluarga kita tu amat penting. Jangan minta Allah uji, ya. Takut Allah uji terduduk kita. Ini melalui pengalaman lah. Pengalaman satu hari budak ni kan, budak perempuan ni, kawan lah, kawan. Okey. Orang kata ustaz tak kawan orang perempuan ke? Okey, budaknya baik kan, dan dia kerja dengan satu company yang besar yang masya-Allah. Tiba-tiba dia ceritalah kejadian ni macam mana dia cerita. Dia rasa Allah bagi nikmat, segala-galanya boleh dapat, baguslah kan. Lepas tu satu hari tu dia terdetik dalam diri dia. Kenapa Allah tak uji aku? Semua dapat. Dia pun pergi, satu hari dia pergi ke bus stop nak turunkan bibi dia. Dia buka, anak saudara dalam kereta dia buka pintu, dia nak keluarkan beg dari dari inilah boot dia tu, ya. Tiba-tiba satu kereta BMW orang Iran bawa, boom. Bayangkan dia di antara kereta dengan kereta. Allah uji betul. Habis kaki ni putus dua. Budak perempuan tu. Waktu tu tengah bertunang. Pasal saya pergi. Waktu dia di Ampang Puteri tu seziarah tengok dia. Dia ceritalah. Cerita ustaz dia tu. Mula-mula saya terfikir. Rupanya Allah uji. Tapi Masya Allah. Ya, saya puji dia, komitmen dia, sabar. Bos dia sayangkan dia masih lagi lah. Ya, cuma dah lama kami tak bertemu ni. Berapa tahun dah. Tapi ya, Masya Allah, bos dia masih ambil dia bekerja apa semua. Yang mula-mula dia Gleneagle. Lepas tu Ampang Puteri lama juga. Ya, Alhamdulillah. Tapi kuat dia orang sunnah dia, Masya Allah. Itu tak adalah nak bertanya pula. Terlupa nak bertanya. Okey. Kemudian itu satu, dan seorang lagi ni Allah uji macam itu juga. Ya, dia tak ingat apa yang dia berdoa. Ya, saya jumpa dia pada tahun kak kita di sana 98, 99 saya ada di sana tu, dia pergi umrah waktu tu. Ya, lepas tu yalah saya pun berjumpa apa semua. Allah uji berbagai-bagai, dah sampai jual kereta, hampir-hampir nak jual rumah. Sampai dia dah stres sangat, dah tak larat, lama dah kena. Lepas tu dia bersembang dengan kawan dia yang pergi Mekah dulu. Apalah, teruk betul ujian aku. Kan? Kawan kata, awak ingat tak? Apa dia? Kat Mekah dulu awak ada berdoa. Apa dia? Tahun 90-an tu kan. Kena sampai tahun 2000 belah-belah tu, dekat 2020. Awak pernah kata, ya Allah ujilah aku, kan? Jangan. Ya, terduduk. Subhanallah. Okey, jadi kita minta lindung jangan Allah uji kita dengan benda-benda yang berat, dan minta jangan diuji. Ya, bagilah apa yang terbaik untuk kita, dan di antara doa yang terbaik, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu di antara doa yang terbaik ya. Kenapa? Itu di antara doa yang merangkumi segala-galanya. Okey? Baik. Dan minta juga mati husnul khatimah. Semua kita akan mati. Ya. Okey, selesai di dunia. Dan semua amalan kita akan diangkat dan dipertanyakan. Setiap dalam ayat Quran mengatakan apa-apa juga pada tubuh badan kita akan ditanyakan. Nanti kita akan masuk bab itu. Dan sekarang kita nak pergi ke kategori alam dunia, tetapi dia termasuk disebutkan alam nazak. Ya, alam nazak. Dia kategori alam dunia. Tapi kenapa kita letak alam nazak? Okey, alam perut ibu tu dia kategori alam dunia tak? Kan? Dia dalam alam dunia, tapi dia dalam alam perut ibu dan kehidupan dia lain. Dan sekarang alam nazak, ya, kategori kehidupan dunia, masih bernafas, masih apa, tetapi dia dah berada di alam lain. Rupanya kita tak tahu. Oleh kerana itu alam nazak termasuk alam ghaib yang sedang berlaku pada lelaki ataupun perempuan yang nak mati. Pada orang yang hidup tak tahu, dia tak nampak. Itu pasal alam nazak memerlukan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang mesti ada dalil. Dia tak boleh guna ikut akal. Ya. Baik, kita akan saksikan dalam bab alam nazak ni. Apabila kita ni sampai ajal kita, ya,
Di antara perkara yang kita sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bara Ibnu Azib radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Ahmad dan juga Muslim kalau tak salah, atau Bukhari, yang mana menceritakan bila seseorang itu nak mati. Okey. Saya akan cerita ni secara umum lafaz dia, dan ibu-ibu jangan fikir ni macam kehidupan dunia ya. Kan peristiwa itu adalah peristiwa yang kita tak nampak. Okey, kita tak nampak, yang ini persoalan ghaib. Rasulullah mengatakan, apabila seseorang itu akan mati, maka kita bagikan dua, ya, dua, orang yang baik, orang yang tak baik. Okey. Kita mulakan balik hadis. Satu hari Rasulullah SAW mengebumikan mayat lelaki Ansar yang telah mati. Kemudian dia selesai je ke bumi, dia terus duduk macam mencangkung dengan memegang satu kayu sambil tunduk kepalanya, dan para sahabat duduk mencangkung juga dan ada berdiri duduk sambil tunduk kepala. Dan Rasulullah ambil kayu tadi, dia congkir kayu tanah macam itu. Okey? Boleh faham, boleh tahu kan? Pasal zaman kita merajuk dulu pun macam tu kat tepi sungai kan. Okey. Maka tiba-tiba Rasulullah menjenguk, mengangkat kepalanya, ya, mengatakan, Ista'izu billahi min azabil qabr. Ista'izu billahi min azabil qabr. Minta perlindungan Allah dari azab kubur. Minta perlindungan Allah dari azab kubur 2 ataupun 3 kali diucap. Maka bermula, apabila seseorang itu nak mati di alam nazak, maka datanglah malaikat. Malaikat apa? Belum. Oi, cepat. Belum. Sabar. Ya. Maka datanglah, dia tengok, kalau orang tu yang baik, maka datang malaikat yang membawa kain kafan, yang memakai pakaian putih, mukanya ceria, yang dia akan datang duduk di kiri kanan sejauh mata memandang bagi orang yang nak mati itu. Kalau orang baik, ya. Dia membawa kain kafan dan juga bau haruman dari syurga. Kita tengah nazak. Alhamdulillah Kak sebut kita, penting tu. Tak, dia penting. Kerana kalimah tu untuk kita. Okey? Jangan bicara orang aksiden ke apa, sama je. Cuma itu saya katakan, teknologi itu cepat ke tidak? Di sisi Allah bukan macam kita sangka step tak laju. Kan? Maka duduk kiri dan kanan sejauh mata memandang. Dalam keadaan mereka tu ceria. Itu pasal bila orang nak mati, kan, dia akan asyik, dia akan melihat suatu benda yang tak pernah dilihatnya. Itu salah satunya. Itu pasal bila Rasulullah kata, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan orang nak mati. Asalnya talqin bukan dibaca lepas mati, sebelum mati. Talqinkan orang nak mati dengan kalimah la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir riwayatnya ataupun hidupnya dengan kalimah la ilaha illallah, maka dia di kalangan ahli syurga. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita. Bukan dua orang, malaikat-malaikat. Dia tak. Oh, dah nak mati sangat. Okey. Ya. Itu lain. Itu bukan. Itu takut jenis-jenis macam tu. Okey, tapi yang ni acara kemuncak. Kita kategorikan, Kak bagi maklumat tu boleh nanti saya study bab-bab tu juga. Okey, bila ini acara kemuncak sangat, berdalilkan hadis tu dah kemuncak sangat, berarti dia dah dikategori sakratul maut. Sakratul maut tu terlalu singkat sebenarnya. Maka dinampakkan malaikat yang tadi, ya, yang membawa, kalau orang yang baik, kain kafan yang harum dan juga berwarna putih.
kalau orang yang tak baik, maka malaikat-malaikat itu dalam keadaan muka yang bengis, pakaian hitam dan kain kafannya bau busuk. Dan duduk juga kiri dan kanan sejauh mata memandang. Okay, dia duduk. Oleh kerana itu, bila orang nak mati, dia ajarkan kalimah La ilaha illallah. Ajar je. Ya. Pasal dia tengah memahati tu, dia jadi asyik kan. Dia asyik, istilah apa? Bahasa Arab ni asyik kata. Jadi dia ghalib kata orang ni. Dia tengok je. Itu pasal kalau waktu dia tengok tu, macam kita tengah asyik, orang tengok kacau. Diamlah kamu. Kan? Dia sibuk tengok kan. Ini kan pula perkara yang tak pernah dia tengok. Dia sedang menyaksikan satu yang menggerunkan ke ataupun menggembirakan, dia menjadi tanda soal. Jadi kalau orang cakap pun dia tak akan dengar. Melainkan itu Rasulullah katakan La ilaha illallah. Teruskan kata. Sampai dia mungkin tersedar La ilaha illallah. Yang tu kita nak. Kan? Bila dah sebut La ilaha illallah, maka jangan tanya dah. Jangan cakap apa-apa dah, diam. Jangan kata, Joya, sakit ke apa kamu kan? Kamu nampak apa? Tak usah. Jangan tanya macam tu. Nanti dia lepas sebut La ilaha illallah, Joya pula. Joya pula akhir kalimah dia. Problem pula kan? Oh, dia tak tahu. Kalau dia tak tahu, belumlah nazak lagi. Yalah, malam tu yang kita kata timing nazak tu singkat. Dia belum. Kalau dia boleh bertanya bersoal jawab, belum. Dia nazak tidak boleh dah. Dia terputus segala-galanya. Tak boleh nak bertanya, tak boleh apa. Okey, baik. Jadi, kita ajar kalimah La ilaha illallah, bila dah sebut tu, alhamdulillah, biarkan dia. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan. Okey, kemudian, maka barulah datang malaikat maut. Okey. Tu dia. Step dia. Tadi malaikat tak tahu, dia memang datang untuk ni. Membawa kain kafan syurga bau harumat ataupun kain kafan yang neraka punya ni. Bukan. Malaikat maut lain. Tak apa. Kelas orang tua. Baik. Kemudian, bila malaikat maut, disitulah malaikat akan datang dengan satu kalimah. Kalau orang yang baik, malaikat maut ini akan mengatakan, Ya ayyuhan nafsul tayyibah, wahai roh yang baik. Kan? Keluarlah kamu dalam keadaan kamu Allah suka dan Allah redha. Kalimah tu penting rupanya. Dia sebut tu menyebabkan roh kita ni dah berada dalam alam tu, dengar Allah redha, bersemangat kita nak keluar. Di situlah datang hadis Rasulullah mengatakan, ya, barang siapa yang suka cinta bertemu dengan Allah, Allah suka bertemu dengan dia. Dan barang siapa yang tak suka bertemu dengan Allah, Allah tak suka bertemu dengan dia. Sahabat bertanya, Aisyah kalau tak salah bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tak suka bertemu dengan Allah? Kan? Siap bernasyid, kan, nasyid, ya Allah aku rindumu, I love you, macam-macam dikeluarkan. Tapi itu bukan hakikatnya. Yang dimaksudkan siapa yang suka bertemu dengan Allah itu di waktu nak mati itu. Bila malaikat kata, Ya ayuhan nafsul tayyibah, wahai roh yang baik, keluarlah kamu, dia rasa seronok, excited nak bertemu dengan Allah. Siapa dia? Tak. Pasal bau kalimah yang dikeluar untuk khas orang yang beriman saja. Kan? Ulang. Okey. Bila seorang tu nak mati, malaikat pun datang, malaikat maut pun datang, maka dengan ucapan, Ya ayuhan nafsut tayyibah, wahai roh yang baik, keluarlah kamu dalam keadaan Allah redha kepada kamu. Allah suka dan redha kepada kamu. Macam mana dia keluar? Kat mana dia keluar? Pertama, kat mana dia keluar? Roh kita ni. Kat atas? Ada. Kat ketiak ke? Kat hidung ke? Kaki ke? Umbun. Kan orang kata umbun-umbun. Nasiah. Dalam bahasa Arab, nasiah. Nasiah ni anak rambut. Sorry, rambut saya dah botak. Anak rambut ke atas dah. Okay. Tapi anak rambut di ujung ni. Okay. Anak rambut. Nasiah. Umbun-umbun, ya. Yang mana Rasulullah dalam kisah Abu Salamah mati tu kan. Waktu Abu Salamah radhiyallahu anhu mati tu. Ya, mata dia naik ke atas. Lalu Rasulullah keluarkan hadis. Sesungguhnya mayat itu, ya, seorang tu bila dia mati, mata dia ke atas kerana apa? Kerana dia tengok roh dia terakhir keluar. Pop, roh keluar, tak ada nak tutup mata. Bagaimana?
Pasal dia dah terhentilah. Okey. Maka dia pun mati. Jadi roh tu akan keluar daripada dai ni. Semua sekali. Dan roh orang yang beriman, dia keluar macam mana dia keluar? Dalam hadis tu kata, lalu roh orang yang beriman tu keluar seperti mana air yang keluar dari bekas. Laju tak? Begitulah keluar dia. Ya, bukan nak minum, ya, nak tunjuk. Okey. Laju. Berarti bila dah laju tu, maksud orang ni the best, di antara yang terbaik. Okey? Selesai? Okey, baik, selesai. Dan waktu tu, okey, sebelum roh tu keluar, okey, sebelum malaikat maut tu datang, ya, saya dah terbaca tercepat sedikit. Waktu itu siri amalan soleh kita keluar. Dia tunjukkan, oh ini amalan aku kurang dulu. Ya Allah, kenapa aku kurang amalan tu? Tu pasal solat fardu kena clear. Ya, amalan-amalan yang wajib kena clear. Dia nampakkan. Ya. Alam razak tu. Di antaranya masalah tauhid, akidah. Tu pasal Firaun dah nak tenggelam kan? Last tu kan, dia kata aku beriman dengan Allah. Kes akidah tu nampak. Oh, ini dia rupanya amalan yang terbaik. Okey, kita tengok. Kalau ikut Firaun, dia apa dia? Semua. Wallahu alam. Tapi dia tunjukkan amalan yang kita terkurang. Kalau mengikut Al-Quran lah. Yang menyebabkan kita, ya Allah aku tertinggal ni, terlalai. Okey, kita tengok. Salah satu ayat dalam bab ni Firaun. Jom kita tengok dalam surah Yunus. InsyaAllah. Ya. Ya. Okey, surah Yunus, surah yang ke-10, muka surat 219. Okey, jumpa ayat yang ke-90 kita mulakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Nampak tak? Wa ana minal muslimin. Aku di kalangan orang muslim. Okey, kita tengok. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tenteranya, kerana hendak menginaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, aku percaya bahawa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang yang berserah diri, yakni aku orang Islam. Nampak? Fir'aun mengucap kalimah yang terakhir. Sedangkan waktu tu dia mengaku dirinya Tuhan. Nampak? Kerana dinampakkan bahawa masalah tauhid ini bukan dia je. Semua orang kafir akan dinampakkan. Di situ datang penyesalan mereka. Tak beriman di muka bumi. Ya. Boleh ke? Boleh ni. Kalau ikut Fir'aun masuk Islam ni. Ya, Jibril, ya. Okey, kita lihat. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. Apakah sekarang baru kamu percaya, padahal sesungguhnya kamu telah derhaka sejak dahulu dan kamu termasuk orang yang berbuat kerosakan. Habis. Yap. Kalaulah sebelum waktu dia kejar Bani Israel tu, dah nampak terbelah laut, dia beriman, pada ketika itu dia termasuk orang yang beriman. Tapi tak nak juga kejar. Ya, akhirnya dia tenggelam. Nampak tak?
Itu orang kafir, suasana orang kafir. Fir'aun contoh dia dan orang kafir semua sekali akan menyaksikan. Ini menunjukkan amalan soleh yang terbesar akan keluar. Dan kedua, kita tengok dalam surah Al-Munafiqun, surah yang ke-63, juzuk 28, muka surat 555. Bismillah. Okay, jumpa. Okey, ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Dan infakkanlah sebahagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, Ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang yang soleh. Itu dia, sakratul maut. Ya, ini juga menunjukkan di antara amalan-amalan yang membolehkan husnul khatimah berkaitan dengan sedekah. Ya. Yang mana dia minta tangguh waktu yang dekat, berapa lama nak? Kamu dah aku bagi 40, 50, 60 tahun. Nak 60 tahun juga? Tak nak. Tu? 1 tahun? Tak nak. Berapa? Sebulan? Tak. Seminggu pun tidak. 1 hari pun tidak. Tu nak banyak mana? Cuba teka, banyak mana? Tahu tak? Nak singkat je. Dia rasa segar balik, ya. Macam kau kata tu dia tersegar balik. Ya Allah, aku nak sedekah. Okey, ni untuk si fulan. Okey, ni untuk jariah gini. Ya Allah, ampunkan dosaku. Tu sahaja. Berapa second? Tak sampai 1 minit. Nak istiharkan. Ya, nak istiharkan. Tak sampai 1. Itu je waktu yang dekat yang dikatakan. Kerana nak istiharkan dan untuk melapaskan amalan soleh. Astagfirullah. Aku bertaubat pada Allah. Habis. Matilah pun tak apa. Kan? Sedangkan dah diberikan umur yang begitu panjang. Lalu Allah mengatakan, "Walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun." Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tu dia. Ya Allah takkan tangguh. Di ayat ini juga mengisyaratkan, ya, kalau orang kata saka melambatkan pun batal. Kerana Allah tak akan menangguhkan. Okey? Habis. Okey. Ini gambaran-gambaran yang berlaku waktu nazak, ya. Waktu nazak. Kemudian dalam hadis menceritakan bila seorang tu nak mati, maka siri-siri yang terakhir syaitan akan muncul. Dia akan cuba juga sedaya upaya. Itu sebelum malaikat muncul, ya. Syaitan akan cuba nak menyesatkan kita. Perjanjian dia dengan Allah nak sesatkan kita sampai kiamat. Maka sampai hari kematian tu dia akan cuba juga. Oleh kerana itu Rasulullah arahkan kita minta perlindungan Allah dari gangguan syaitan sampai hari kematian. Ya. Yes, syaitan sampai dulu. Syaitan. Qarin. Syaitan qarin. Kak minggu lepas tak ada depa dah ni. Ya. Qarin paling dekat dengan kita. Syaitan nama Qarin. Habis tahu rahsia kita. Jahat dia. Kalau hidup dia kita nampak, kita cubit-cubit dia. Ya, tapi tak nampak. Macam auzubillah ajalah. Okey, baik. Selesai? Okey, maka itu dia. Maka orang yang beriman, kita dah ceritakan mati dia begitu mudah. Kemudian bagaimana orang yang berdosa? Okey, orang yang berdosa ada kategorinya. Dan saya akan bukakan ayat ini berkaitan orang-orang yang berdosa berbentuk kekafiran. Ya, yang buat kabair dosa besar. Okey.
Sekarang kita buka ayat di dalam surah sebentar. Okey, dia ada 3 ayat yang masyhur dalam bab ini, surah Al-An'am, juzuk ke-6, muka surat 139, ayat yang ke-93. Surah Al-An'am, ayat 93. Ya. Kemudian, notekan dulu ya. Surah Muhammad, surah ke-47, ayat yang ke-27. Muka surat 509. Ayat yang ke-27. Lepas tu ayat surah Al-Anfal. Ayat yang ke-50. Okay, kita tengok surah Al-Anfal, surah ke-8, ayat ke-50. Okay, kita tengok yang pertama, surah Al-An'am. Ayat yang ke-93. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai'. Wa man qala sa'unzilu mithla ma anzala Allah. Walau tara idh adh-dhalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzawna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum 'an ayatihi tastakbirun. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat dusta terhadap Allah, atau yang berkata telah diwahyukan kepadaku padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan oleh Allah. Alangkah dahsyatnya sekira kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakratul maut, sedangkan para malaikat memukul dengan tangan atau sayapnya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan kerana kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan kerana kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Okey? Nampak? Macam mana orang yang nak mati? Ini di sakratul maut. Tak nak keluar orang-orang yang berdosa ni. Kes dia? Okey. Malaikat, kita dah cerita tadi malaikat. Ya, maut datang kepada orang yang beriman. Malaikat maut datang kepada orang yang kafir atau orang yang tak beriman ataupun orang yang berdosa besar. Ya, lalu dikatakan, ya ayyuhan nafsul khabithah, wahai roh yang jahat, nafsul khabithah, roh yang jahat. Keluarlah kamu dalam keadaan Allah tak suka kepada kamu, Allah tak redha kepada kamu. Kalimah itu yang menyebabkan roh tak nak keluar. Dia tak nak keluar. Dia takut. Dia dah berada satu alam kan. Dia takut. Dahlah malaikat yang buruk tu datang kiri kanan dengan busuknya. Tiba-tiba ya datang malaikat maut dengan ucapan yang menggerunkan. Dia tak nak keluar. Sekarang macam mana? Malaikat maut terpaksa mengikut arahan dia ke Allah. Allah
Tu pasal ingat ya, ada satu cerita seorang syekh itu boleh menghalang malaikat maut untuk mengambilnya. Berdosa, penipuan terhadap malaikat maut. Malaikat maut hanya mengikut arahan Allah. Oh. Ha. Mudah-mudahan Allah bagi petunjuk orang taubat. Ya, jahat. Okey, baik. Orang yang dalam keadaan berdosa ni ataupun orang kafir ni, dia tak nak keluar. Habis macam mana? Malaikat maut menjalankan tugas. Maka di sini ayat tu mengatakan dia mengembangkan sayapnya dan memukulnya. Pukul kat mana? Jom kita tengok surah Al-Anfal. Kita terus ambil buka surah Al-Anfal. Ayat berapa tadi? Okey, surah Al-Anfal. Okey. Ayat 50, surah ke-8, muka surat 183. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Dan ingatlah ketika orang nanti ayat 50 ya. Okey. Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksaan yang membakar, tentulah kamu akan merasa ngeri. Tu dia, pukulan kat muka dan belakang. Depan kita tak nampak. Betul? Pasal kita hidup. Ini dah kategori alam orang yang dalam nazak yang menyaksikan. Tu pasal persoalan ni adalah persoalan yang ghaib. Dipukul depan dan belakang, kita tak nampak. Tetapi orang yang berdosa ni ataupun orang kafir, dia merasa kesakitan dengan pukulan yang dahsyat. Ya, macam mana? Itu persoalan ghaib. Macam mana malaikat pukul belakang sedangkan dia baring? Itu bukan urusan kita. Ya, di sisi Allah begitu kedudukannya, yang mana kita wajib beriman. Dikuatkan dengan ayat dalam surah Muhammad tadi. Ya, buka surah Muhammad tadi. Dah kita nampak dah kat mana bahagian dipukul. Okey, surah Muhammad. Ayat yang keberapa tadi? 27. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka seraya memukul muka mereka dan belakang mereka? Yang demikian itu adalah kerana sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbul kemurkaan Allah dan kerana mereka membenci apa yang menimbul keredaan Allah. Sebab itu Allah menghapuskan pahala amalan mereka. Tu dia. Jadi kita dah nampak alam nazak begitu kedudukannya. Orang kafir dipukul muka dan di belakang. Kena keluar juga. Tak nak keluar. Kena keluar juga. Kerana malaikat pancul. Sharp timing dia. Maka waktu itulah. Maka dicabut dengan cara paksa. Sentap. Bayangkan sentap. Teruk. Sakit. Dia sakit lah. Sentap. Ya. Okey, boleh nampak ya. Ini keadaan orang-orang yang mati. Itu dia alam nazak yang kita bicara ke alam nazak. Ya. Jadi, ibu-ibu dalam bab ini, ia merupakan satu perkara yang gaib. Walaupun dia berada di alam dunia ni, ya, maka dia merupakan satu perkara yang gaib. Menggerunkan bagi mereka. Acara-acara inilah yang amat penting menentukan kita husnul khatimah ke tidak. Kenapa? Bila husnul khatimah, dipermudahkan mati kita. Mudah-mudahan Allah pemudahkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita dah takut nak mati pula. Tak apa, jangan takut. Memang kita semua akan mati, ya. Cuma kita jaga amalan-amalan dan saya nasihatkan akidah tu kena jaga elok-elok. Ya. Jangan syirik.
Kalimah la ilaha illallah tu, saya ada satu buku tu menukilkan di antara sifat husnul khatimah. Banyak di antara sifat husnul khatimah ni banyak. Ya, cuma kita cuba buatkan yang mana amalan-amalan tu istiqamahkan, jaga, insya-Allah. Ya, pelihara je lah. Mudah-mudahan Allah bagi kita yang terbaik. Okey? Jadi dua perkara ni akan berlaku, yang baik dan yang buruk. Yang pertengahan pun dikategorikan yang tak baik. Cuma, okey, sekarang kita akan dah nak habis dah, ya. Sekarang kita akan masuk yang dikategorikan alam, saya tulis tu alam barzakh, ya. Bukan alam kubur. Ya, alam barzakh satu alam yang lebih menarik dibincangkan, dan itu pun alam kubur. Ya. Okey. Bermakna kalau orang mati ini kira dalam alam kubur dan kira alam barzakh lah. Ya, alam barzakh. Di kategori alam barzakh. Kenapa kategori orang mati pun macam MH apa 370 yang hilang tu. Tak tahu kat mana kan. Maka di kategori alam barzakh lah. Kalau yang kena makan buaya, makan harimau, itu pun alam barzakh. Alam barzakh. Ya. Alam Ustaz dah habis. Ustaz Ah. tanya, saya pergi kematian seorang few years ago, and then ada seorang tu ada buat komen malam. Mhm. Cakap ni, kau tahu tak? Sekarang ni malaikat datang ambil dia ni, yang gaib datang ambil roh ni, buat naik atas. Apa dia? Macam mana? Ada malaikat nanti datang Okey. ambil roh ni, Okey. bawa naik ke atas. Ya. Kalau dia baik, all the other malaikat akan tanya, siapa ni? Ya. Itu nanti kita akan masuk dalam alam barzakh. Belum. Itu kita sakratul maut ni alam yang memisahkan antara kehidupan kita dunia dan kehidupan barzakh, alam ni, alam barzakh. Lepas ni kita akan bicara. Kerana hadis tadi tak habis lagi baca tu. Kerana acara-acara tu. Itu pasal bila acara hadis yang disebutkan ni, tak boleh nak buat sesuka hatilah pada mayat tu, nak buat begitu begini, letak gunting, letak apa lagi, kan? Macam-macam dia letak. Jangan bagi kucing melompat lah apa semua, kucing hitam. Jangan letak tom yam. Memang tom yam tak letak waktu tu. Okey. Ya. Kalau Ustaz cakap pasal akidah tadi, Okey. sekiranya ada seseorang itu memang menjaga waktu solat, menjaga whatever. Tapi dia ada satu macam dia masih juga trust dengan syekh-syekh dia, and then dia fikir syekh dia ni daripada keturunan Nabi ke apa. Adakah akidah tu boleh jatuh ke? Dia tengok macam ni dari sudut keyakinan dia bagaimana. Ya, dia kita lihat kepada akidah yang maksudnya bagaimana kedudukan keimanan dengan Allah tu clear ke tidak. Ya, cara beriman kepada Allah. Kalau cara beriman tu clear kepada Allah, ittiba' Rasul tu betul, dan walaupun dia sekarang kaedah dia, walaupun dia bukan keturunan Nabi atau keturunan Nabi, maka semuanya bergantung pada tu. Kalau kepercayaan dia kepada, okey, misalnya lah, dia walaupun bukan kepada yang dikatakan keturunan Nabi lah, ya, dengan orang lain ataupun tok syekh yang dianggap sebagai tok guru yang ni, dia puja, dia percaya pada tok guru atau kasyaf, itu salah. Ya. Walaupun dia tu bukan keturunan Nabi. Kalau dia kata keturunan Nabi pun, kalau dia percaya benda-benda yang dilarang dalam Islam tu, ya, dalam panduan Quran dan Sunnah, maka dia pun tak guna juga. Ingat ya, kenapa ada kelompok-kelompok. Dalam Islam ni ada 73 kelompok. Rasulullah dah tetapkan. 72 tu bermasalah, semuanya masalah akidah. Bukan masalah fiqah. Masalah akidah. Ya? Dan masalah akidah itu berbagai-bagai. Berbagai-bagai. Itu pasal kita hidup zaman ni fitnah dahsyat. Kita kadang-kadang tak boleh nak nilai yang mana betul. Ya, tengok ustaz bukan kesebat. Ustaz itulah betul. Silap. Itu bukan percaturan dia. Ya, pasal saya dulu sebelum faham Islam pun saya mengukur dari sudut jubah, serban. Tapi bila kita dah faham tu, baru kita nampak. Kenapa? Terutamanya golongan Khawarij, dia bercakap agama Quran dan hadis. Clear. Tapi penafsiran dia tak betul. Itu, dan itu belum golongan-golongan yang lain sesat-sesat ni, ya, golongan-golongan yang mendakwa misalnya keturunan Nabi ke apa ke, belum tentu lagi betul. Ya, dan banyak statement-statement dia yang kita lihat. Itu pasal
Kalau muncul misalan ya, saya bagi contoh lah yang misalan Jakim dan Istihar kan, yang dikatakan cicit Rasulullah tu. Mula-mula dia muncul tu kita dah tengok ada benda yang tak kena, penampilan dia. Bagi orang yang faham Quran Sunnah, dia nampak ini penampilan tak berapa nak kena ni. Nanti jap. Kemudian bila penampilan tu dah tak kena, kita ikut perkembangan dia, orang dah mula bertanya kan. Orang mula bertanya pasal kehandsoman dia tu kan. Dikaitkan ni. Lalu tengok kepada siapa dia berkawan. Kenapa? Agama seseorang itu Rasulullah kata mengikut kawannya. Tengok-tengok dia berkawan dengan orang yang pernah menipu replika Nabi yang dibuat museum kan, replika Nabi tu yang orang datang. Dia katakan Arab Saudi memberi surat kebenaran museum Arab Saudi. Tiba-tiba pihak Arab Saudi menafikan sampai ditutup situ. Berarti dia dah menipu atas nama Rasulullah. Bahaya ya menipu ni atas nama Rasulullah. Orang semua nak gunakan atas nama Rasulullah kerana benda-benda yang beginilah. Dan menarik sekali sampai seorang tu dalam Facebook, ini adalah kuda yang keturunan kuda Rasulullah. Lah, kuda Rasulullah pun nak dikaitkan sama kan. Tak jadi. Oleh kerana itu dalil-dalil fakta-fakta ni amat penting. Sanad hadis, silsilah yang diambil kira. Dan kalau orang tu betul dia kata saya keturunan Rasulullah, mesti ikut cara Rasulullah. Itu yang paling penting. Jangan kata aku keturunan Rasulullah perangai macam Abu Lahab. Abu Lahab pak saudara Rasulullah kan. Tak jadi. Itu satu. Dan kedua, kita melihat balik ya, akidah yang dibuat betul, bertepatan tak? Macam tadi itulah, orang tu bila dia dah berkawan dengan orang tu, kita dah kata, clear. Dia ni tak betul dan akhirnya Jakim pun keluar kata, dia ni scammer kan. Dia antara scammer. Walaupun ada orang cakap bagi kita dah tahu dah. Merbahayalah maksudnya. Kerana orang nak mempergunakan atas nama Rasulullah. Jadi kita lihatlah akidah kita yang akan menimbangkan. Dan kena tahu bahawa beberapa perkara di antara masalah tu adalah masalah besar. Ya, kepercayaan. Dia akan muncul Nur Muhammad misalan. Berbahaya, tidak ada hadis. Ya, melainkan palsu. Ya, lepas tu apa lagi? Berbagai-bagai lah. Bukan kita tak nafikan, memang ada keturunan Rasulullah. Tapi cara yang betul lah. Keturunan Nabi Adam. Okey, yang menarik sekali, ya ada seorang ni, ya. Kalau kita biasa Johor dengan apa ni Pulau Pinang yang dikaitkan keturunan Nabi, Said dengan Sharifah, betul. Said dengan Sharifah. Saya pun kalau ikutkan saya, nenek saya ni Siti. Kami orang Perak, Siti dengan Said. Siti tu Sayyidati, Siti. Nenek saya Siti Sharifah. Yang saya kata nyanyuk tu kan. Binti Said Ahmad. Cuma saya ni disebabkan Said dah bergabung dengan orang kebanyakan, jadi keluarlah Mio. Kan? Mio muncul Muhammad. Saya Muhammad kan. Okey. Tapi yang menarik sekali sampai orang kampung saya ni ialah dia Said tak nafi kan. Tapi miskin kan. Kita jumpalah, kami bantulah apa semua kan. Kita memang ada program bantu kata. Menyesal nama Said. Kenapa pula orang lain semua nak keturunan Said, kamu menyesal? Tak boleh zakat. Orang jabatan agama tak bagi. Sebab dia kata kamu keturunan Nabi. Tak terima sedekah. Saya kata, macam mana jabatan agama boleh buat macam itu? Sedangkan kamu bukan Said yang ori. Said kamu dah Said tempoyak. Dah campur, dah tempoyak, belacan, boleh makan, cakap pun tak ada Arab, Perak pula cakap kan. Berarti kamu layak. Tapi, yalah, salah faham. Cuma kita berhati-hatilah. Ya. Dan bagi mereka yang tersilap tu kita minta Allah ampunkan dia, Allah bagi petunjuklah, itulah senang. Ya. Cuma berhati-hati atas nama Nabi. Dia kena macam ni, kita tidak diarahkan untuk mentaksubkan dengan siapa. Kita study. Ya, kita study. Tengok apa yang dibawa, apa yang disampaikan. Yang mana betul maka kita terima, yang mana tak betul Allah bagi petunjuk dan kita berhati-hati. Baik. Wallahu a'lam bisawab. Cukup sampai di sini hari Jumaat. Tak apalah. Ya. Itu istilah-istilah yang biasa kita gunakan, berhati-hati jelah. Wallahu a'lam. Ya.
InsyaAllah khair. Ya. Ujian. Mudah-mudahan Allah bagi petunjuk lah. Allah bagi jalan dan Allah melapangkan, mempermudahkan segala urusan. Baik, cukup sampai di sini. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap daripada saya sendiri, dan insya-Allah kita akan membicarakan berkaitan dengan alam barzakh. Okey. Dan katanya wakil kita di itu akan pergi umrah tu. Ya. Tu Pro Media Tajdid. Okay. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ha? Doa. Kita ambil doa al-pasar lah. Doa al-pasar makbul. Mustajab. InsyaAllah kita doa-doakan pasar. Oh. Okey, di antaranya okey, kadang-kadang Rasulullah baca doa dan kadang-kadang kebanyakan dia tak baca doa lepas kuliah. Tapi kalau nak baca doa, nak boleh kita baca doa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa 'amalan mutaqabbalah. Allahumma inna nas'aluka al-jannata firdausil a'la wa na'udzubika min 'adzabil qabri wa min 'adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Oh ya Allah, berikanlah kami syurga firdaus-Mu yang kamu janjikan. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, dosa keluarga kami, dosa suami dan isteri kami. Ya Allah, ampunkanlah keturunan-keturunan kami dan berikanlah petunjuk mereka jalan-Mu yang lurus. Ya Allah, berikanlah keluarga kami semua di dalam syurga-Mu yang Engkau janjikan. Ya Allah, ampunkan dosa kami. Ya Allah, ampunkan dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah.